Kita kenal Al-Imam Al-Jazuli rahimahullah, satu orang ulama besar, wali Allah, orang keramat. Dia mengarang buku selawat, yang baca selawat, menghimpun selawat kepada Nabi SAW. Namanya Dalailul Khairat. Kitab Dalail Khairat bukan hanya ada dekat Malaysia. Banyak kawan-kawan saya yang dalam tarekat amalkan buku Dalail Khairat. Saya pergi kat tanah Jawa, melambak ulama-ulama, kiai-kiai, orang-orang alim, habib-habib, semua mengamalkan kitab Dalailul Khairat. Saya ingat hanya sampai kat situ aja. Guru saya dekat Mekah, Abu Yahya Maliki, Syed Abbas Al-Maliki juga mengamalkan kitab Dalailul Khairat. Orang mana? Orang Mekah. Saya pergi ke Hadramut, ke Tarim, tengok habib-habib juga mengamalkan kitab Dalailul Khairat. Sungguh luar biasa kitab itu. Disusun oleh Al-Imam Al-Jazuli rahimahullah. Isi kitabnya apa? Baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebahagian kitab yang disebut oleh Maulana Zakaria rahmatullah alaih, dalam kitabnya yang berjudul Fadilat Darud atau Fadilat Selawat, beliau bagi tahu satu ketika Imam Jazuli, satu orang ulama alim besar, beliau dijemput berdakwah ke satu kampung. Zaman dulu maklumlah kapal terbang tak ada, motorkar tak ada, motor pun tak ada, kalau ada pun unta, kuda. Tapi bila dia dijemput berdakwah satu kampung, dia bawa rombongan murid-murid dia. Maka ramai-ramai pun naiklah unta. Zaman dulu jalan raya belum ada. Jadi kebetulan beliau di Timur Tengah, hutan-hutan tak ada lah kan, yang ada padang pasir. Nah, yang padang pasir pula masalahnya apa? Panas, menyengat, luar biasa panas. Dan bukan senang kita nak jumpa perigi-perigi paip-paip air, nak minum air, tak ada, susah. Karena itu kalau orang-orang di padang pasir di Timur Tengah zaman dulu nak mengembara, dia mesti bawa bekalan air yang banyak. Mesti bawa bekalan air yang banyak. Di dalam perjalanan, kebetulan kerana tempat yang dia nak tempuh tu jauh, bekalan air dia habis. Tanya murid-murid punya bekalan air pun semua habis. Akhirnya mereka semua kehausan. Dengan kehausan, dia utus salah satu murid yang bawa kuda. Kau bawa kuda kan, kau cepat sikit, cuba keliling cari ada tak perigi ke apa ke. Maka murid yang ditugaskan menyiasat, cari-cari mana perigi yang terdekat kat tengah-tengah padang pasir yang luas itu. Maka murid pun balik. Setelah lama menghilang, dia jumpa Tok Guru. Tok Guru, saya ada jumpa perigi. Jom, ramai-ramai pergi. Bila tengok ke perigi, Tok Guru yang bernama Al-Imam Al-Jazuli tengok ke dalam. Subhanallah. Sejauh mata memandang air bawah tu. Berapa meter? 10 meter, 20 meter, 100 meter. Sikit, jauh sangat air. Tengok ada timba. Timba ada, tapi sayang tali sedepa saja. Macam mana nak ambil air tersebut? Nak panjat terjun ke dalam tu, nak terjun boleh, nak naik balik macam mana nanti? Beratus-ratus meter ke dalam, air kering, tengah panas. Maka ketika mana mereka sedang kebingungan, macam mana cara nak ambil air ni? Nak ambil air ni macam mana cara? Akhirnya hadirin hadirat, datang satu orang makcik-makcik, satu orang nenek-nenek tua datang, juga sedang mengembara, sedang kehausan. Maka nenek tersebut duduk tengok, ada apa nak semua, nak ambil air lah makcik, tapi timba tak ada. Tak apa. Ke tepi. Nenek tu halau budak-budak suruh ke tepi, dia pun duduk kat tepi. Duduk kat tepi telaga tersebut. Ini cerita Maulana Zakaria, ulama ahli hadis di negara India sebut. Bukan beliau je, ulama-ulama lain juga banyak sebut dalam kitab-kitab mereka. Makcik tua tersebut duduk, mulutnya berkumat kamit, tangan angkat ke atas. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka serta merta setelah dia meludah, air perigi yang dalam itu ratus-ratus meter naik, membuak naik sampai ke atas, membuak dengan pantasnya. Ini yang telah menyebabkan Al-Imam Al-Jazuli, seorang ulama besar, alim besar, menjadi kehairanan dan tercengang-cengang. Dia orang alim, pandai berceramah, karang kitab, ceramah sana ceramah sini, dijemput orang, tapi dia pun tak boleh berdoa tajam macam nenek tua tu. Nenek tua tu ulama bukan, tapi orang yang kenal Allah, kenal Nabi Muhammad SAW. Cinta Allah, cinta Nabi Muhammad SAW. Rindu Allah, rindu Nabi Muhammad SAW. Wirid tak banyak, tapi wirid yang sedikit, tapi berserta dengan rindukan Rasulullah SAW. Doanya diterima oleh Allah, naik air membuak-buak. Maka selamat mereka ramai-ramai daripada mati kehausan, ambil air bekal. Maka Imam Jazuli merasa malu pada diri dia sendiri.
Dia jumpa makcik tersebut. Makcik, saya ni ilmu banyak, tapi kenapa saya tak mampu buat macam makcik buat? Apa yang wirid apa, jampi apa yang makcik baca? Sehingga begitu hebatnya, air naik dengan serta-merta. Nenek tua tu cakap apa kepada Imam Jazuli? Wahai tuan imam, wahai tuan guru, wahai tuan syekh yang alim besar, bikasratis salawat taksurul karamat. Kalau mulutmu selalu kau basahi dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau mulutmu ini selalu kau baca selawat kepada Nabi Muhammad, selalu kau basahi dengan mengucap selawat kepada Rasulullah SAW, nescaya pasti Allah akan berikan kau banyak daripada kemuliaan-kemuliaan dan keramat-keramat yang luar biasa. Tersentak Imam Jazuli, hadirin hadirat. Allah nak ajar beliau dengan situasi itu, dengan peristiwa itu. Balik ke rumah daripada dakwah beliau, beliau tak buang waktu panjang. Balik langsung meminta kepada Allah ilham untuk mengarang buku selawat. Dihimpunkan ribuan selawat-selawat dan dijadikan sebuah kitab namanya Dalailul Khairat. Kenapa? Diajar oleh Allah melalui seorang nenek-nenek tua. Kita ni biar ilmu tak banyak, hadirin hadirat, tapi ilmu yang sedikit itu yang menyebabkan kita kenal ke Allah, kenal kat Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita boleh dengar ceramah sana, ceramah sini. Dalam YouTube berapa ribu ustaz-ustaz yang dahsyat-dahsyat kita boleh dengar ceramah dia. Tapi saya nak tanya, apakah ceramah yang kita dengar atau yang kita sampaikan dah buat kita rindu ke Allah atau belum? Dah buat kita rindu ke Nabi Muhammad atau belum? Kalau belum, kita khawatir inilah dia tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat. Sebab Nabi SAW bagi tahu, inna min asratis sa'ah an yurfa'al ilm. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Wa yadhharal jahl, kejahilan tersebar di mana-mana. Dan kata Rasulullah adalah baik zina, perzinahan, maksiat di mana-mana tersebar. Kalau dulu orang berzina mungkin sorok-sorok, sekarang naudzubillah min zalik, kadang-kadang di setengah tempat terang-terang mereka berzina di depan mata orang ramai. Bercium tengah-tengah. Dulu kalau kita nak jumpa anak muda kampung, laki perempuan nak berpacaran tepi kampung, malu, susah nak jumpa. Hari ini tak payah kata kampung tuan-tuan, kampung saya kat Sekam tu pun selamba je. Mana pek dengan mina-mina, selamba kodok je tepi sungai, pacaran cium-ciuman. Allah yahfad, naudzubillah min zalik. Ini dia petanda. Padahal bukan negara kufar, negara Islam, negara orang Melayu dah terjadi hal seumpama itu. Nabi SAW bagi tahu. Kerana itu hadirin-hadirat, bila dah mendekat hari kiamat, kita kena ingat baik-baik. Macam-macam penyakit akan muncul, macam-macam malapetaka akan muncul. Gempa di sana, gempa di sini. Bahkan kata Nabi SAW juga nanti akan muncul satu penyakit yang tak pernah wujud pada zaman orang-orang terdahulu. Zaman dulu kita tak pernah dengar coronavirus. Yang kita dengar corona, Toyota corona dia kita dengar. Tapi hari ini kita macam-macam corona kita dengar. Influenza A, sesama babi, sesama khinzir, sesama kambing. Kita akan dengar penyakit-penyakit yang aneh yang tak pernah kita dengar sebelum dulu. Zaman dulu tak pernah dengar pun. Kenapa? Inilah dia tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat. Sebab apa kiamat dah dekat? Sebab ramai-ramai malas mengaji ilmu. Ramai-ramai tak nak kenal Allah, tak nak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah malam ini Allah gerakkan hati kita masing-masing. Hadir dalam majlis ini, mudah-mudahan yang lebih ini dapat tumbuh memberikan keberkahan agar kita dapat mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita bila sebut nama Allah kita rindu ke Allah, rasa manis menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca selawat kita rindu, teringin nak berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.